Sabu ulumul Quran. Baru ni kita bicara ayat awal, ayat pertama yang diturunkan. Sekarang ni kita bicara ayat terakhir yang diturunkan, halaman 37. Muka surat 37. Ayat mana yang akhir sekali diturunkan? Kita nak betul selama ni kita dengar ayat, dia kata ayat ni, ataupun ayat ni kita tengok . Pendapat mengenai ayat terakhir yang diturunkan juga mengandungi beberapa pendapat. Menurut As-Suyuti, tengok ni, As-Suyuti ada pula. Ada 6 pendapat ulama, iaitu tak tutup ke pintu tu? Tutup sikit. Pendapat pertama surah Al-Baqarah ayat 281. Dia kata ni akhir sekali turun. Mana ayat mana? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tak mampu dia ke apa dia? Tak ada ke? Tengok apa dia? Takut TV je. Ada takut TV di go to TV, this way TV. Dia switch TV. Jadi dia. Dan peliharalah diri kamu daripada suatu hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan balasan terhadap setiap diri menurut apa yang telah diusahakannya. Sedang mereka tidak akan dizalimi. Ini pendapat pertama. Dia kata ayat ni mula-mula turun. Pasal apa? Pendapat ini bersandarkan hujah hadis daripada Ikrimah Ibn Abbas. Akhiru syai' nazala minal Quran wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah sampai ke akhir ayat. Yang terakhir turun daripada Al-Quran ialah ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Inilah pendapat yang paling rajih. Rajih ni makna pendapat yang paling kuat yang dipilih oleh ulama seperti As-Suyuti. As-Suyuti kata ni pendapat yang paling rajih, paling kuat sekali. Kita dengar selama ni hak mana? Pasal apa ni? Selepas penurunan ayat tersebut, Nabi SAW hanya sempat hidup selama 9 hari saja. Lepas turun ayat ni, Nabi hidup 9 hari. Baginda wafat pada 3 Rabiul Awal tahun 10 Hijrah. Pendapat kedua, ni hak ni paling popular. Kita sengaja sekolah dulu, orang ceramah pun sebut sama. Ayat yang ketiga surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sebab ayat ini dia lebih popular sebab dari segi makna dia super penyudah ya bunyi. Jadi orang popular super ayat Quran juga. Jumlah ayat 9,990 lah. Pasal apa? Sedap sebut. Sampai ada orang beli kereta ni. Orang tanya buat apa? Oh, jumlah ayat Quran. Padahal tak ada riwayat pun kata ni. Sebab apa? Sedap disebut. Sebab ni juga. Dia bunyi sebab ayat dia ni, terjemah dia, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Macam tak ada lah sempurna ya. Bila semua sempurna kat matilah Nabi ya. Mana inilah dia ayat yang terakhir. Dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku reda akan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Okay. Pendapat ini tidak tepat kerana ia diturunkan semasa Nabi melakukan Hajjatul Wada. Hajjatul Wada
di Arafah. Jarak masa penurunan ayat tersebut dengan tarikh kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah 81 hari. Hak tadi 9 hari ke dah. Jadi mana tidak tepat ni. Jadi kita ngaji hari ni, kalau ada orang kata ayat terakhir ialah al-yauma setelah dia kata. Setelah Nabi ni kata melaksanakan haji yang terakhirnya di Arafah, maka Nabi pun bersabda dan turunlah ayat-ayat akhir sekali, iaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tak jadi dengar gitu lah. Mana ini dah pendapat yang tidak tepat. Ya, tepatnya surah Al-Baqarah tadi. Pendapat ketiga pula surah Al-Baqarah juga ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan saki-baki riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Pendapat ini berdalilkan hadis, ini doa hadis ni. Qala Ibnu Abbas hadza akhir ayah nazalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ibnu Abbas berkata inilah ayat terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pendapat keempat surah Al-Baqarah juga ayat 282. Dia ada ni pendapat semua. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang yang diberi tempoh hingga ke satu masa tertentu, maka hendaklah kamu menulis. Ini pendapatnya. Pendapat keempat ini berdasarkan dalil sebuah hadis riwayat Ibnu Jarir daripada Ibnu Syihab daripada Sa'id al-Musayyab, katanya ia bermaksud sesungguhnya telah sampai kepadanya berita bahawa ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan dari Arash ialah ayat Dain, ayat hutang. Pendapat kelima surah An-Nisa ayat 170 ni, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad mengenai masalah kalalah. Katakan Allah memberi fatwa kepada kamu dalam perkara kalalah tu. Apa dia kalalah ni? Perempuan yang mati yang tidak ada anak. Okay. Dan pendapat akhir sekali, pendapat keenam ialah surah At-Taubah ayat 128 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ni ada orang amal dah. Surah At-Taubah ayat akhir sekali. Orang kata kalau baca, ada orang kata kalau baca ayat ni kan tak mati seumur. Ada orang mati. Ada Pak kata pahala ke mana? Dia kata terkedi tu jadi tak ingat nak baca. Mati. Dia ayat juga. Dia takut kita kata tak mati seumur, tak mati nak. Dok dia kata. Kita baca juga. Dia kata pas ada riwayat dia. Ni riwayat kita dengar tak tahu mana. Dia kata ada seorang orang tu dia kata dia baca dia mimpi jumpa dengan Nabi. Nabi tanya dia, "Mu tak si jumpa aku? Kau duk baca gol ni seumur tak mati mu?" Dia pun start esok dia tak baca, apa mati ya. Sedap cerita sudah. Jadi ada pendapat kena kata ayat ni ayat akhir sekali. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan. Ia ditanggung oleh kamu yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas dan kasih sayang kepada orang yang beriman. Kemudian jika mereka berpaling engkar, maka katakanlah wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah, tiada Tuhan melainkan Dia. Kepadanya aku berserah dan Dialah Tuhan yang memiliki arsy yang besar. Daripada keenam pendapat tersebut, ulama membuat kesimpulan dan rumusan. Ini rumusnya ulama kita. Kesemua riwayat hadis yang dijadikan dalil adalah bersumberkan sahabat. Ini bermakna kesemuanya hadis mauquf dan tidak satu pun hadis yang marfu' yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istilah mauquf, istilah marfu' ni saya sebut dah baru ni sebentar lalu, tapi kita akan jumpa secara detailnya depan nanti. Ni kita tengah nak masuk ni bincang hadis ni. Mauquf ni maknanya sampai kat sahabat. Marfu' sampai ke Nabi. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah memberitahu siapa daripada kalangan sahabat tentang ayat manakah, ni salih aja, manakah yang terakhir diturunkan. Rasulullah tak pernah ayat mana. Habis. Jadi kesimpulan kita gilah kepada ayat akhirnya ialah surah Al-Baqarah tadi.
Jadi sebelum tunggu ayat mulai satu ni, surah Baqarah itu dibaca tanpa ayat ni. Sebab dulu masa zaman Nabi dulu, kalau kita kata orang tu dia baca Quran, dia baca boleh habis banyak lah, cepat lah. Muka ayat tak cukup lagi masa tu. Dia susun tu sebab Nabi wafat, orang susun molek Dia susun ni tu kita belajar dah kebaru ni kan, di mana dia berlaku penyusunan ni penyusunan Al-Quran. Ni kebetulan nak masuk ni. Kita masuk penyusunan Al-Quran. Tajuk ni dah. Hak mana dia? Disebut tu. Dialah, tapi hadis tu dia sebut Mauquf padanya diriwayatkan oleh sahabat, bersandarkan kepada sahabat. Dia tidak kata betul, dia tidak kata tidak sahih, tapi dia bila dia bandingkan dengan hadis tadi, hadis untuk pendapat pertama tadi, hak tu lebih sahih lagi pada hak tu. Ya, nanti kita bicara soalan pertanyaan dah. Okay. Bab kelima, penyusunan Al-Quran. Ini nak susun lagu mana ni? Bagaimana Quran disapa kepada kita disusun dengan Al-Fatihah, dengan semua ayat-ayat. Penyusunan Al-Quran bermaksud penyusunan mengikut tertib ayat dan surah di dalamnya. Adakah siapa dia yang susun? Nak baca Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah, dah. Ayatnya sekian tu. Ayat, lagu mana susun ayat dulu. Kita tak tahu apa makna ayat. Ayat mana? Ayat di dalam Al-Quran membawa beberapa makna. Tanda dia alamat. Inna ayata mulki an ya'atiyakumut tabu. Dia guna perkataan ayat ni. Kita bicara cabai akademik sikit nak tahu apa makna ayat ni. Ayat dengan makna tanda. Sebagaimana ayat surah Al-Baqarah tadi, sesungguhnya tanda kerajaannya Talut ialah datangnya kepada kamu peti tabut. Ni mana dari segi ni perkataan ayat maknanya tanda. Bukti atau dalil. Ayat juga. Wa min ayati ana khalaqalakum. Dan bukti yang menandakan kekuasaan Allah ialah bahawa dia menciptakan kamu. Jadi mana ayat di sini bermakna bukti. Juga dinamakan keterangan. Sal Bani Israel kam atainahu min ayatin bayyinah. Tanyakan kepada Bani Israel berapa banyak keterangan yang nyata. Jadi makna sini makna keterangan. Kemudian ayat ni juga bermakna mukjizat. Waja'alna bana Maryam wa ummuhu ayah. Dan kami Allah jadikan anak Maryam serta ibunya sebagai satu tanda mukjizat serta surah Al-Mu'minun ayat 50. Dari sudut istilah pula ayat ni maknanya sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam Al-Quran di dalam sesebuah surah daripada Al-Quran. Jadi susunnya ayat dari surah tu dinama ayat. Yang kedua pula satu kumpulan ucapan yang mempunyai awal dan akhir yang termasuk di dalam suatu surah dalam Al-Quran. Itu dia. Baik, cara mengetahui ayat. Ulama telah berbeza pendapat tentang cara mengetahui ayat. Lagu mana dia? Jumhur ulama berpendapat bahawa untuk mengetahui ayat serta menentukannya tidak boleh dibuat melalui kajian atau penilaian begitu saja. Untuk dibuat kaji. Nak tahu ayat lagu mana? Sebaliknya, ia diketahui melalui ketetapan petunjuk atau taufiqi. Taufiq lah. Taufik mana petunjuk daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita pandai-pandai kita kata ni ayat ni berisi ni. Melainkan dengan taufik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda. Justru ia tidak boleh diketahui melalui ijtihad ataupun qiyas. Tak boleh dengan ijtihad. Yang kedua, sebahagian ulama berpendapat untuk mengetahui dan menentukan ayat-ayat Al-Quran itu setengahnya berdasarkan pengetahuan dan taufiki daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala setengah yang lain adalah berdasar pada qiyas atau ijtihad. Ada orang dia kata ada ayat yang boleh kita kerak sendiri. Hak tu bakal dia ada ayat ke apa tu surah Ali Imran tu.
Baik, kita bincang pula jumlah ayat. Ni dah sebut ni, jumlah ayat Al-Quran. Jumhur ulama telah sepakat mengatakan jumlah ayat Al-Quran ialah 1,200 lebih. Ni kata, ni, tak ada asah tu. Tak pernah siapa 1,200. Walaupun macam-macam pendapat, tak ada satu ulama pun kata. Tapi sebenarnya, ada dalam kitab tafsir. Kalau tidak tafsir Al-Muni kalau mukaddimah dia. Ni ulama juga. Siapa dia buat tafsir Al-Muni? Tak ingat? Dr. Wahbah Az-Zuhaili tak ingat. Di mukaddimah. Saya tak ingat bukan takut salah. Tak apa. Tapi ada kitab tafsir. Mukaddimah dia kata ayat Al-Quran ini ada sebanyak 1,900 ayat. Dia bagilah 1,000 ni berapa ribu ayat ni kan. Dia salah dulu lagi dia. Maknanya dia sendiri ayatnya ulama setahu mana pun ada tempat silap dia sebab dalam hal ni dia pernah dengar masuk dalam pada dia dia pakai hak tu. Dia sendiri tak pernah semok. Sebab tu bila dia kata ni dia kena rujuk kepada kitab-kitab ulumul Quran. Tapi masa dia buat tafsir tu dia terikut-ikut juga dengan hak dia biasa dengar. Memang satu ayat dan itulah hak kita. Bila hak tu memang serupa hak ni. Nanti dia tengok ni. Sebab Quran ni banyak versi. Hak sampai kita ni sebanyak ni. Cuba tengok Mereka berselisih pendapat tentang jumlah yang tepat. Yang kata 1,200 lebih tu waktu sepakat. Tapi dia lebih tu sebanyak mana? Baik, kita tengok. Ni pendapat pertama. Ni bukan hak kita ni. Quran dia ni. Kalau kita pilih, tak tahu 217. Ni Quran kita nak baca dulu ni. Orang beli. Dia cetak di Mekah, Madinah, sampai ke Malaysia ni. Sebahagian ulama Madinah berpendapat jumlah ayat Al-Quran ialah 1,217. Pendapat ini telah disokong oleh Nafi'. Bulat-bulat dia sebanyak 1,217. Dia ada, maknanya dia ni kurang pada kita. Baik, tengok. Kita tengok dulu pendapat dia. 217. Sebahagian ulama Madinah yang lain pula berpendapat jumlahnya 214. Sebahagian ulama Madinah macam-macam pendapat. Yang lain lagi pula berpendapat jumlahnya 210. Pendapat ini disokong oleh Abu Ja'far. Ulama Basrah sebagaimana diriwayatkan oleh Asim. Sebab tu banyak bacaan kan? Qiraat Asim ke pula. Jumlah ayat Al-Quran 205. Ulama Makkah yang diriwayatkan oleh Ibnu Kathir berpendapat jumlah ayat 220. Ini cuma pembetulan. Saya tulis jumlah ayat. Apa boleh saya tulis itu jumlah ayat? Tak ada kata yang tu tak? Tu saya buat pembetulan tu. Tak ada dengarkan. Cuba salin jumlah besar sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Asim berdiskutif. Cuba tambah nombor 4. Jumlah ayat Al-Quran yang 205 tulis. Tinggal tarik, muncul tengok masa ni, tinggal. Ulama Mekah yang diriwayatkan oleh Ibnu Kathir berpendapat jumlah ayat Al-Quran ialah 220. Hak kita mana kita? Ni hak kita ni. Ulama Kufah. Kalau kita ada pakar ni ulama Kufah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hamzah berpendapat jumlah ayat ialah 2-3 ni. Ni bacaan hafaz kita ni. Kan kita dia tengok ni bagi ni beberapa jenis bacaan dah. Dia ayat dia sendiri pun dia tidak sama di antara satu pendapat dengan pendapat. Jadi yang ramai sekali yang diterima ni lah 2-3 ni boleh masuk dalam fikiran kita hari ni. Berapa jumlah ayat kita terima ni, Quran kita nak baca hari ni, klik bila masing-masing nak tahu. Mudah je, tak payah boleh so, dia koyakkan ayat ni berapa, 114 surah. Buh dalam komputer tu dia pentang. Al-Fatihah 7 ayat. Al-Baqarah 2-8 ni. Al-Imran berapa? Capu 114 surah. Tu bila ni 2-3 ni hanya kita. Hak tu lah dia. Kalau hak kita ni tak kira. Hak kita tak kira. Ni 2-3 ni tak kira dah. Ada tu dia Fatihah sendiri tu dia
Bila-bila ada ayat itu tidak sama, menyebabkan jumlahnya tidak sama. Ulama Syria sebagaimana diriwayatkan oleh Yahya Ibn Haris berpendapat jumlah ayat ni dua-dua ni tingkat 10 kita. Kita ambil ni lah. Bulat tahap kita ni. Hari ni kalau orang tanya berapa? Ni, 2, 3 ni. Boleh tak? Bukan ni. Tak ada. 1,900 ni Melayu. Tidak betul saya. Tengok orang ceramah pun sebut. Ayat Quran yang sebanyak 114 surah, 30 juzuk dan 1,900 ayat. Sedap dia ceramah. Kata ambil mana? Tak ada ulama pun berpendapat ni. Pasal apa disebut ni tu? Kerana sedap disebut. Okey. Ni 2, 3 ni dah. Faktor lahirnya ada bapa dia jadi tak serupanya. Di dalam menentukan ayat tersebut ialah kerana terdapat satu ayat yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara wakaf pada akhir tiap-tiap ayatnya. Dia berpandu pada Nabi. Kadang-kadang Nabi wakaf situ, dia tanda situ. Hari lain Nabi pergi baca lain, Nabi wakaf lain pula. Mana? Supaya juga kiraat tadi. Bapa dia baca warah, baca lagu tu. Nabi pergi dah tu tepat, dia tengok orang ni kata hebat Nabi walaupun tak mengaji, dia tak pernah mengaji. Dia baca slang orang kawasan tu. Dia tu baca macam-macam tu. Dia tu apa tu? Fahada jadi Fahade tu. Tak? Jadi Nabi tu orang ambil riwayat, bukan dia rekod sendiri. Nabi tu baca berbagai-bagai. Macam wakaf, sekali Nabi wakaf sini, sekali Nabi wakaf sini. Jadi orang pun tahu ni ayat sini dah. Situ dia. Hal ini menjadi petunjuk kepada para sahabat bahawa bacaan wakaf baginda itu menunjukkan fasilah pencerahan ayat-ayat. Dalam masa yang lain pula baginda membaca secara wasal bagi ayat yang sama. Misalnya kalau kita kan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ada setengah dia kerak situ. Pasal dia dengar Nabi kadang-kadang dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi pula. Apa tak? Jadi sebab itulah bila kita pergi di Mekah, dia baca dia berhenti situ. Orang Mekah sebabnya disebut sab'ul masani. Quran ni kena ada 7 ayat kan. Makna 7 ayat kena 7 kali berhenti. Tempat kita ni sepatutnya kalau nak jadi ayat, nak jadi 7 ayat, kita tak berhenti siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita tak berhenti situ. Kalau berhenti jadi 8. 8 dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembilan lah. Jadi kita start daripada bismillah sampai ke waladdallin tadi jadi 7 dengan syarat jangan kerak siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan berhenti situ. Baru jadi 7. Jadi kalau kita nak baca dengan cara sempurna kena baca lagu tu. Sebab disebut ada teh kita 7 ayat. Baca banyak kerak mana-mana, baca tak apa, tak ada nampak. Tapi ayat kalau nak baca yang sempurna nak jadi 7 baca lagu tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai ke waladdallin. Di Mekah apa ti'imi dia diwakah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi, baru dia kat situ sebab dia tak ada bismillah. Dia nak jadi 7 tak? Jadi situ nampak faham tak? Jadi kita kalau kita nak jadi sempurna kita tak boleh tiru ti'imi Mekah, ti'imi Madinah ni bak siratal ladzina tak boleh tiru sebab kalau tiru jadi 8. Masalah kok tak apa kata nak baca sempurna sana ni. Faham? Okey. Wakah tidak. Tak apa tu bicara ni pula. Wakah nak sambung mula tak? Ya. Hak tu tak tengok riwayat. Hak kita, kita terima. Riwayat kita terima. Misalnya, macam tadi lah. Ayat hak orang duduk japi ke apa tu. Maru wa maru tu surah. Kita tengok surah. Selagi ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Tu surah. Mungkinlah, ni kata mungkin sebab kita tak pernah tengok pendapat lain. Mungkin kira lain dia kerak. Ya tu
ia jadi jumlah tak sama dengan kita tu. Jadi ada mengikut riwayat ni. Gini Nabi mungkin dia apa ni kata dia menapah, tapi dia menapah tu sahabat tengok bukan nak suruh berhenti, dia lagu lain. Berhenti bukan nak berhenti lah. Tu tidak pernah dibicarakan. Kalau kira napah Nabi panjang nak baca lagu mana tu sama kosong. Mana fasilah tu bukan berhenti napah, tapi maknanya Nabi berhenti nak sambung lagi. Okay. Mungkin macam tadi lah, macam gini, macam apa ni, Pak Sudi kita tanya tadi. Mungkin dia gini, bila lagu ni dia tidak kira satu ayat. Bila Nabi berhenti sini, bila Nabi nak itidak semula tu dia ambil awal. Apa tak? Dia berhenti sini, dia wakas sini, dia ambil awal. Jadi walaupun berhenti hulu tu bukan berhenti ayat. Dia berhenti ayat bila berhenti dia tak gustai klik dah. Tu tanda dia dah. Baik, habis itu. Ayat ni kita boleh tahu dah. Ni berapa pasal ni? Ni 2 ni 2 3 ni. Okey. Terti ayat. Oh, dia boleh. Dia gini. Apabila kita walaupun dia ayat saat ni baca ayat sepatutnya. Misalnya kalau kita nak baca cepat, kita semaya qiyamul lail ataupun tarawih lah. Itu ulama-ulama ulama Kufah dengan ulama Madinah tu, dia telah bagi formula kalau kita nak baca secara wasal kan. Macam ulama di Madinah tu dia apa ni? Dia ke 3. Macam ulama Kufah tu dia ke 4. Nanti kita bincang mula tu, baca ayat lah. Jadi mana boleh kita nak ke 3. Misalnya tak Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal sampai habis ke 3. Okay, sekali dengan Fatihah jadi 4. Sekali dengan bismillah jadi 4. Adapun hok ke 3 tu dia start daripada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina wala tabawalad dhalin. Kan? Jadi tidak salah kalau kita baca wasal semua sekali. Tak ada masalah, tidak jadi salah. Cuma dia disebut tadi bacaan Fatihah yang sepenuh sebab dia sebut benar 7 ayat. Sab'ul mathani disebut, kan? Itu dia. Itulah jadi hotel riwayat yang dia sebut ada kadang-kadang Nabi sambung, Nabi tu jadi macam-macam kata boleh, kata tak boleh tu. Dia kena ingat Nabi dia tidak buat benda serupa sama-sama. Hak tu dia jadi banyak pendapat, dia jadi banyak mazhab ni, faham ya? Satu-satu amalan yang Nabi buat tidak serupa dia buat. Serupa kita kata wirid lepas sembahyang tu. Macam-macam Nabi buat, itu disebut macam-macam. Ada yang Nabi misalnya pakai tinggal gigi pun ada. Ada yang dia kata Allahumma antas salam astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, siapa pun dia tinggal lagi. Ada dia sore dia lama, itu macam-macam subhanallah 3 kali. Jadi maknanya kalau kita nak ikat orang serupa hak kita, hak tu tak boleh. Sebab Nabi buat macam-macam. Ini setengah orang tempat ni kata tak boleh kena tertib sepolia. Ambil mana? Tu satu daripada hak dia mau study tengok pasal Nabi buat macam-macam. Ada satu kita jumpa dalam macam budak dalam Bulughul Maram. Dia sebut Nabi Muhammad SAW tak kata kau satu. Assalamualaikum cung dia tu pergi standar dia. Dia standar dia duduk dia tak ada orang bagi tegur masa tu. Nak kata kau mana? Tak kata gapo astagfirullah duduk. Assalamualaikum cung dia duduk dia. Jadi oleh kerana termasuk dari segi ayat ni, wakaf apa semua ayat ni, sebab Nabi baca tu berbagai-bagai jenis, berbagai cara Nabi baca. Itu iaitu khilaf tu. Kalau tidak jadi serupa. Kita tengok ni pula dari segi tertib ayat. Ini nak habis. Jumhur ulama berpendapat bahawa tertib atau urutan ayat-ayat di dalam Al-Quran adalah ketentuan atau taufiqi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta dengan perintah baginda. Jadi nak susun tu bukan pendapat sahabat dah. Bukan pendapat ulama,
tapi telah ditaufikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak mana dulu, hak mana kemudian. Turun satu ayat, Nabi akan sebut ayat ni sambung hak baru ni. Kan? Turun ayat Nabi sebut sambung. Itu sebab dia penulis wahyu tu dia klik tulis tu. Okey. Jumhur ulama berpendapat demikian adalah berdasarkan pada dalil-dalil berikut. Tengok ni. Setiap kali turunnya wahyu atau ayat Al-Quran, Jibril akan menunjukkan dan memberi panduan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam di tempat manakah ayat-ayat itu seharusnya diletakkan. Jibril nak ayat ke dia. Bukan sekadar waktu turun wahyu. Jadi kita pun berasa kukuh lah. Pegangan kita, Quran yang kita dah baca tu, tak ada siapa dia susun, melainkan Nabi sendiri dia susun. Okay. Kemudian baginda memerintahkan penulis wahyu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Jibril itu. Dia ayatlah. Macam dia suruh Zaid bin Thabit ke, tulis lagu ni. Ayat ni, hak tubik ni, hak baru turun ni, pergi masuk, pergi sambung hak baru ni. Misalnya tubik Iqra' tu kan, mula-mula wahyu terima. 5 ayat tu je. Lepas tu Al-Mudaththir pula turun. Lama pula baru mari sambungi Iqra'. Jadi Rasulullah kata, ni dia kata sambung hak wahyu pertama dulu. Apa? Okay. Terdapat beberapa hadis yang ada kaitan dengan kedudukan ayat, antaranya tengok ni. An Utsman bin Abi al-As qala kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan idza shaqasa basruhu thumma sawbahu qala thumma shaqasa bi basarihi faqala atani Jibril alaihi salam fa amarani an adi'a hadha al-aya bi hadha al-mawdi' min hadhihi surah Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba al-ayah. Daripada Utsman bin Abi al-As berkata, satu ketika aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba pandangan baginda menjadi tajam. Kemudian selepas itu seperti biasa, kemudian baginda bersabda, malaikat Jibril telah datang menemuiku dan memerintahkan supaya aku meletakkan ayat ini di tempat sekian daripada surah itu, iaitu ayat sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat hingga akhir ayat. Tengok ni. Ini satu contoh hadis riwayat Imam Ahmad ni. Nabi bersabda, dia kata Jibril mari wayak kat aku suruh letak ayat ni situ-situ. Nampak tak? Inilah sebagai dalil, maknanya kedudukan ayat-ayat susunnya ayat Al-Quran itu adalah secara taufiqi. Nabi sendiri perintah supaya susun ayat tu berdasarkan kepada Jibril, beritahu ke dia. Diriwayatkan daripada Umar Ibn Khattab katanya, ma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in aktsara mimma sa'altu anil kalalah hatta ta'ana bi asbu'ihi fi sadri wa qala yakfika ayatus sayf allati fi akhir surah an-nisa. Aku tidak pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang lebih kerap daripada aku bertanya tentang kalalah, sehingga baginda menekan ke dadaku dengan jari tangannya sambil berkata, cukuplah bagimu ayat saif, ayat yang diturunkan pada musim panas yang terdapat pada akhir surah An-Nisa. Ini satu lagi hadis yang membuktikan susunan ayat-ayat dalam Al-Quran. Terdapat beberapa hadis sahih yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca sejumlah ayat tertentu secara tertib ayatnya ketika solat subuh, contohnya surah Al-Baqarah dan surah An-Nisa. Ni. Satu lagi panduannya, cara susunan ayat tu bila Nabi sendiri baca, sahabat dengar. Khususnya dalam semaya. Solat subuh ni memang panjang lah bacanya. Jadi surah Al-Baqarah atau surah An-Nisa itu, ayat-ayat yang tersusun itu sahabat-sahabat dengar macam mana Nabi baca. Kan? Kesimpulannya, tertib ayat-ayat Al-Quran seperti yang ada pada masa sekarang ini adalah secara taufiqi, bukan secara ijtihad. Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak boleh diubah sesuatu apapun. Imam As-Suyuti mengatakan bahawa mengetahui ayat-ayat Al-Quran bilangan dan fasilahnya memainkan peranan besar dalam hukum fiqh. Wakah mana berti mana ni dia boleh pakai hukum. Itu mungkin kita akan bincang nanti. Misalnya dalam akidah surah Ali Imran, pada surah Ali Imran itu menjadi
gapalah menjadi perbincangan situ di antara pendapat mentakwilkan ayat-ayat Allah. La ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fi ilmi itu. Jadi situ maknanya wakah atau puasa ni memain peranan yang besar. Golongan yang kata tak boleh takwil, tak boleh takwil ayat-ayat Allah ni, dia kata situ kena wakaf. Kena wakaf situ. Ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Tidak ada siapa yang mengetahui takwil melainkan Allah. Warasikuna fil ilmu tu, orang yang mendalami agama tu, ayat lain dia kata. Warasikuna fil ilmu, orang yang mendalami ulama itu, tu ayat lain. Orang kata boleh takwil, tak boleh kata sama. Kalau sama lagu mana? Tidaklah mengetahui takwil itu kecuali Allah dan orang-orang yang ada ilmu. Jadi orang ilmu boleh takwil juga. Nampak tak? Jadi berarti ayat ni memain peranan yang besar kepada hukum. Ya. Orang kata gabal tu dia boleh terima surat daripada hakim. Tak ingat lagu mana ayat disebut. Menyebabkan orang itu boleh hukum kodok kerana dia bubuk tempat titik. Tak ingat ada bunyi lagu mana tu. Surah. Dia mau ingat kita. Pengertian surah ialah sekumpulan ayat Al-Quran yang mempunyai permulaan dan akhiran. Dia panggil surah. Satu-satu ayat daripada awal sampai akhir dia panggil surah. Menurut jumhur ulama, jumlah surah Al-Quran ialah 114 yang mengandungi surah panjang dan surah pendek. Jumhur ni, kalau bunyi jumhur ni tidak sepakat ni. Ada maknanya pendapat yang kata tak 114 ke mana ni? Kita tak ingat. Ingat, jumhur makna majoriti. Kalau dia kata ulama sepakat, itu lain. Ada. Tak ingat. Ada yang kata 119 ke mana? Kalau Syiah memang Syiah dia ada ayat lain. Dia ada surah lain. Bukan ayat lain, surah lain. Siapa dia ingat? Syiah ada berapa surah dia? Surah wilayah harga boleh dia Quran sendiri dia. Waktu dia dihukum pesan dia. Ni dia Quran Syiah tapi orang tak terima lah dia tu. Okey. Mana jumhur ulama kata 114 surah. Surah yang terpanjang ialah surah Al-Baqarah 258. Panjang dia. Silap tulis ni 285. Buat apa tulis ni saya tarik ni. Dia kata tak semok ni. 285 kalau 2 pendek tengok. 2 pendek ni. Salah tu ni. Ni kita baca ni masa menaik ni tak perasan banyak. 2 pendek. Baik kita ni. Ni baik ni. Baik ni 285 ni. Tu baik 2 pendek. Buat apa 285 nak tulis lain pecik lain. Saya sebut tadi kan di notas butir ni saya tak semok sekali habuk tarik pakai jadi lah. Manakala surah yang paling pendek ialah surah Al-Kawthar yang mengandungi 3 ayat. Ayat ni pendek sekali. Tak ada siapa dia nak baca pendek sekali. Inna a'tayna bad. Saya ingat saya pergi di masa pergi umrah dulu sekali. Mujur hari tu kita semaya tempat teduh. Dia semaya ngori kat Kaabah tu lama. Rasa sekali pun sedap kita nak pergi situ. Jadi rakaat kedua, bila bang rakaat kedua tu untuk hujan. Tu hujan sedang molek tu imit sahabit teh. Inna a'tayna salal dia. Cidi at imit. Kali pertama kita dengar tu imit baca inna a'tayna. Dia lepas waladol itu Mekah dia tu hujan dia pakai tak itu apa dia tak dia tahu amal lah ni. Dia tu dia masa dia pun a'tayna kata kita mau duduk tepat tu. Hujan sebentar. Air lumayan air lah tak boleh sejam hujan. Dia perpalitan dia sistem pengaliran dia fail Mekah Ulama berselisih pendapat mengenai tertib dan susunan surah dalam Al-Quran kepada 3 golongan. Ni jadi khilaf pula. Pendapat pertama, pendapat ini disokong oleh Abu Ja'far An-Nahas dan Abu Bakar Al-Anbari. Mereka mengatakan bahawa tertib surah dalam Al-Quran adalah melalui penetapan dan taufiki daripada Rasulullah SAW sama seperti ayat. Dia kata kalau susun tu ialah Rasulullah susun dia kata. Baginda diberitahu oleh Jibril di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Al-Quran semenjak zaman Nabi SAW telah tersusun surah-surahnya sampai ke zaman sekarang.
Ini pendapat dia. Antara buktinya ialah pengumpulan dan mushaf Utsmani disusun secara tertib mengikut zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan ijma' para sahabat, iaitu tidak ada seorang sahabat pun yang bersisih mengenainya. Ni nampak kita kata kukuk pendapat yang paling kukuh sekalinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah membaca beberapa surah secara tertib di dalam solat baginda. Itulah beberapa panduan. Hadis Al-Bukhari daripada Ibnu Mas'ud, yang maksud saja ni. Surah Bani Israel, Al-Kahfi, Maryam, Taha dan Al-Anbiya, surah-surah itu termasuk dalam kumpulan surah yang diturunkan di Makkah dan yang mula-mula aku pelajari. Selepas itu Ibnu Mas'ud menyebutkan surah-surah itu secara berurutan sebagaimana tertibnya susunan yang ada pada masa sekarang. Ulama sepakat mengatakan wajib menghormati tertib surah-surah Al-Quran yang tersusun dalam mushaf Utsmani kerana penyusunan dan penulisannya telah ijma'. Bila ijma' tak boleh engkar kita ni. Cara susunnya kita tu. Ni pendapat kedua. Ada berapa pendapat kita? Pendapat kedua, pendapat ini mengatakan tertib surah adalah berpandukan kepada ijtihad para sahabat, berpandukan ingatan dan perbezaan tertib yang ada dalam mushaf mereka sendiri. Dia kata dok, ni dia kata ijtihad sahabat. Pendapat ini didukung oleh Imam Malik bin Anas dan Al-Qadhi Abu Bakar. Imam Malik pendapat lagu ni. Hujah mereka ialah mushaf pada sahabat berbeza di antara mereka sebelum Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan supaya ditulis secara seragam. Sekiranya tertib surah itu berdasarkan taufiki, tentu tidak ada perbezaan mushaf dalam kalangan sahabat. Dia kata gitu. Bapa masa Sayyidina Utsman itu tersupo Quran di kupung dengan sahabat ni lagu lain, sahabat ni lagu lain, dia kata. Ke dia. Mushaf milik Ali bin Abu Talib disusun menurut tertib nuzul Quran atau masa turun. Ia dimulai dengan surah Al-Alaq, Al-Muddathir, Al-Muzammil, Al-Masad, At-Takwir, seterusnya hingga surah Al-Makki dan Madani. Dia kata, hak duduk di Ali Abu Talib disusun lagu ni. Tidak Al-Fatihah dulu. Maknanya Al-Alaq dulu mula-mula. Mushaf milik Ibnu Mas'ud yang pertama ditulis adalah surah Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Dalam mushaf Ubay bin Ka'ab pula yang pertama ditulis Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Hadis riwayat Ibnu Ashtah daripada Ismail bin Abbas daripada Hibban Ibn Yahya daripada Abi Muhammad Al-Qurashi, dia berkata, amarhum Utsman an yutabi'u atwal faju'ilat suratul Anfal wa suratul Taubah fi sab' wa lam yafsil bainahuma. Bismillah. Utsman telah memerintahkan kepada para sahabat supaya menyusul surah-surah yang panjang, kemudian dijadikan surah Al-Anfal dan surah At-Taubah di dalam kumpulan 7 dan ia tidak dipisah-pisahkan antara keduanya dengan bismillah. Jadi pendapat ketiga mengatakan bahawa sebahagian daripada surah ini tertibnya secara taufiki, manakala sebahagian yang lain ialah berdasarkan ijtihad sahabat. Dalilnya bersandarkan adalah sebuah hadis daripada Huzaifah Al-Thaqafi, katanya Rasulullah SAW sabda, nak cepat baca terjemah, telah datang kepadaku waktu untuk membaca bahagian tadi panggil daripada Al-Quran, maka aku tidak mahu keluar sebelum selesai membacanya. Lalu kami tanyakan kepada sahabat Rasulullah, bagaimanakah kamu semua membuat pembahagian Al-Quran? Mereka menjawab, kami membahagi-bahagikan menjadi 3 surah, 5 surah, 7 surah. Kita ada kesimpulan dia ni. 9 surah, 11 surah, 13 surah dan bahagian mufassal dari Qaf hingga tamat. Ini ahli riwayat Ibn Hammam. Jadi ini kita ambil kesimpulan. Berdalil, berpandukan dalil tersebut, Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat ia menunjukkan tertib surah seperti yang terdapat dalam mushaf sekarang adalah tertib surah semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitulah. Puas hatilah kita, maknanya Quran yang kita dah baca ni start daripada Al-Fatihah sampai ke surah An-Nahl itu ialah tertib yang telah ditunjukkan oleh zaman Nabi lagi. Walaupun ada macam-macam pendapat situ. Ini kesimpulan yang dibuat oleh Ibnu Hajar. Namun begitu, berdasarkan dalil tersebut, kemungkinan tertib surah yang masa itu hanya bahagian mufassal saja. Sebagai rumusan, pendapat pertama adalah paling rajih dan tepat. Pendapat tahan tadilah. Hal ini dinyatakan oleh Abu Bakar Al-Ambari. Allah telah menurunkan Al-Quran seluruhnya ke langit dunia, kemudian dia menurunkan secara beransur-ansur. Sesebuah surah itu turunnya kerana sesuatu peristiwa yang berlaku dan ayat turun sebagai jawapan orang yang bertanya. Dalam hal ini pula Jibril sentiasa memberitahu Nabi di manakah sesebuah surah dan ayat itu seharusnya diletakkan. Justru semua susunan surah dan ayat Al-Quran adalah menurut penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah banyak
Lambat-lambat ke 4 wakahan. Antara lain pendapat kedua dan ketiga boleh disangkalkan. Saya baca cepat ni pasal benda perbincangan tidak payah ni tak. Macam yang baca esei. Kerana pendapat pertama bersandarkan ijma' dan dalil taufiki daripada Nabi SAW, sebagaimana yang dikemukakan oleh pendapat pertama dengan mengemukakan hadis Al-Bukhari dan Sahih yang tidak boleh dipertikaikan jika dibandingkan dengan riwayat lain. Jadi dia nak suruh kita berpegang pada pendapat pertama tadi lah. Susunan itu adalah taufiki daripada Rasulullah SAW. Hadis yang dijadikan sandaran oleh pendapat ketiga pula bukan hadis marfu'. Hadis marfu' ni hadis sahabat Nabi dah. Jadi dia kata hadis pendapat ketiga tu dia tak dijadikan hujah sebab hadis tu bukan hadis marfu'. Itulah dia.